Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya dah live dah. So, dah. Alright, terima kasih. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan and pada yang dah mula bekerja dan berada di pejabat pada hari ini, saya ucapkan selamat bekerja dan jaga jarak, pakai mask, kena cuci tangan selalu. And pada yang ada di rumah tu, saya ucapkan have a good day and stay home and stay safe. Okay. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada staf BKT Mara. Ya, clear ya? Okay, sorry. So, yang terlibat dalam program ini yang menjemput saya untuk sesi perkongsian kita pada hari ini. So, sebelum tu saya nak introduce diri saya dululah. Nama saya Muhammad Nasri Umakir. Saya merupakan alumni KKT MPJ dan juga merupakan Ansara MRSM Balik Pulau. So, saya merupakan founder kepada syarikat Skyway Group Sdn Bhd dan merupakan berangkap grup CEO. Okey, sekarang ni saya minta tolong kawan-kawan dan rakan-rakan yang tengah duk view sekarang ni, nak minta share FB Live ni, dan juga boleh tanya apa-apa soalan di komen lah nanti. Nanti kalau yang mana ada apa-apa persoalan boleh type dekat komen ni, dan saya akan, insyaAllah saya akan cuba jawab, dan soalan yang sesuai dan juga soalan kalau saya sempat lah, insyaAllah. So, kita ada masa lebih kurang 45 minit je. Alright. So, saya juga nak minta tolong kawan-kawan semua untuk like platform media sosial TVET Mara di FB, di Instagram dan di Twitter dan juga di YouTube channel. Alright, skincan clear, Alhamdulillah. So, clear ya semua, suara tak ada putus-putus apa ya. Alright. So, tanpa membuang masa, so tajuk perkongsian saya pada hari ini adalah protecting our business. Desperate time calls for desperate measure. Actually, secara ringkasnya adalah how to melindungi perniagaan kita semasa penyebaran wabak coronavirus ni, dan juga nak lindungi kita punya bisnes semasa dan selepas pre, post and PKP dan juga during MCO lah. Okay. So, ramai yang dah buat spekulasi tentang kita punya wabak COVID-19 ni akan mencetuskan satu kemelesetan ekonomi. Okey, memang kita tak nafikan maybe dia akan mencetuskan satu kemelesetan ekonomi kepada global punya economic downturn. So, satu syarikat yang terkenal, venture capital di Amerika Syarikat, baru-baru ni ada mention, dan dia kata dia orang ni dah pernah menghadapi beberapa kali kemerosotan perniagaan daripada tempoh 50 tahun kan. So,
lepas ni satu, lepas tu satu. So dia orang dah belajar sesuatu yang penting, which is kita ni mesti kena cepat untuk membuat satu penyesuaian dan flexibility untuk kita buat kita punya pergerakan tu mengikut perubahan keadaan semasa. Itu penting, kita harus fleksibel untuk ikut keadaan pada masa tu. Okay, so dengan flexibility ni kita senang untuk kita buat penyesuaian supaya kita tidak tengok komen sekali ya. Alright, kita kena buat penyesuaian tu supaya kita tidak cepat terkesan dengan setiap perubahan tu. Okay, so sama ada novel coronavirus ataupun COVID ni akan menimbulkan kemelesetan yang teruk. So sebenarnya kita tak kisah, as long kita careful, kita berhati-hati untuk memastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Itu yang paling penting. So kita kena sentiasa bersedia terhadap sebarang kesan penularan COVID-19 ni kepada kita punya bisnes. So dalam arti kata lain, kita harus bijak mengurus dan untuk mempersiapkan impak di hulu, di hilir dan juga di dalam kita punya organisasi kita sendiri. So impak di hulu ataupun impak di hilir ni sebenarnya hulu ni adalah upstream kita punya, contohnya supplier kita kan. Kita ni contohnya kita kedai perabot. So kita punya supplier kita daripada China. So yang di China tu, kilang di China tu adalah kita punya upstream lah. Okay, alright. So tiga yang penting. So tiga benda yang penting, which is first, kita protect kita punya upstream, kita punya hulu kita. Then kita protect kita punya downstream, kita punya hilir, which is our customer. Dan juga kita kena protect kita punya organisasi kita sendiri di dalam bisnes kita ni sendiri. Okay, so saya akan nak bercakap mengenai tiga langkah ni dulu. First, melindungi hulu. Melindungi hulu maksudnya sekarang ni kita dah tahu yang wabak ni akan mempengaruhi rantaian global pengeluaran, pembuatan, especially bila benda ni ada di China kan. Kilang-kilang ni kebanyakannya, kalau macam kita ni pembekal perabot, kita jual perabot dan barang-barang selain daripada lokal kita juga ambil daripada China, which is lebih murah kan. So dengan keadaan coronavirus ni kan, bila China have their lockdown hari tu, so kemungkinan besar benda ni akan mempengaruhi dia orang punya kapasiti pengeluaran untuk disupply kepada seluruh dunia. So bila jadi macam ni, sekarang ni actually kita tak terasa lagi kesan dia. Sekarang ni kita belum terasa lagi dia punya kesan, because kebanyakan barang-barang yang dihantar adalah menggunakan kapal laut untuk benda ni lah kan, untuk perabot contohnya. Saya ambil contoh sebagai perabot lah. So bila benda ni jadi dalam 2-3 bulan ni, impact dia akan berlaku hanya selepas 3-4 bulan kejadian coronavirus di China. So masa dia orang 3-4 bulan lepas, dia orang tengah lockdown kan, dia orang tengah tak boleh pergi buat kerja apa semua. So benda ni sebenarnya efek selepas 3 bulan tu. So yang mana penghataran yang duk ada sekarang actually stok-stok yang lama yang memang dia orang dah ada. Tapi kita sebagai peniaga, kita kena tahu, oh ini akan impact pada diri kita. Okay, so ada satu cara yang kalau kita ni sebagai contoh lah, saya ambil contoh sebagai kilang perabot. So bukan pemborong perabot lah, bukan kilang
So bila kita ada order, kita supply kepada government, kita supply kepada GLC, dan kita supply juga kepada end user kan. So kita dah tahu kita punya order macam mana. So apa yang harus kita buat adalah kita kena protect kita punya demand daripada customer kita, daripada hiliran kita, daripada kita punya downstream kita. So apa yang kita boleh buat, maybe kita kena terbaik kita kena buat is kita angkat telefon, kita call kita punya supplier di China, kilang kita di China. So kita boleh cakap dengan dia orang kan, kita bagi tahu, okay, now saya dengan saya punya customer sekarang ni perlukan kuantiti sebanyak ni. So bagaimana kita boleh buat apa yang kita boleh buat untuk mengurangkan gangguan tersebut. Kita boleh cakap dengan kita punya pembekal kita. Okay, so dia orang mungkin memang dah tahu dah macam mana jalan dia orang nak buat sebelum ni kan. So dia orang mesti dah prepare, yang dia orang dah tahu benda ni, dah how dia orang nak supply dekat kita. Tapi bila kita call, secara automatik benda tu menunjukkan sangat penting untuk kita kan. Kalau kita tak call, dia orang tak tahu. So maksudnya dia akan aware kan kepada kita punya pembekal yang benda ni actually penting untuk kita. So once kita call dia, then maybe benda ni dia akan some note lah dekat dia punya ni, oh this company ABC dah call kan, so they need this one. So kalau you tak boleh hantar penuh, maybe kita hantar separuh, benda-benda yang macam tu lah. So boleh discuss dengan kita punya supplier. Okay, so yang itulah satu yang melindungi kita punya hulu, itu maksudnya. So ada 3 tadi, melindungi hulu, melindungi kita punya hilir, dan melindungi organisasi kita. Alright, so yang tadi hulu, kita dah call kita punya supplier, minta tolong dia, kalau tak dapat bagi penuh, hantar separuh, at least I can supply to my customer semua kan. So now apa yang kita perlu buat untuk melindungi organisasi kita lagi adalah kita membantu kita punya downstream. So dalam keadaan ni, pelanggan kita juga akan ada akan terkena juga tempias daripada rantaian masalah di atas tu. So bergantung kepada kita punya bekalan yang kita ada dan bekalan yang tengah on the way datang kat kita. So apa yang kita boleh buat berdasarkan kontrak yang ada tu adalah satu tanggungjawab kita untuk bagi tahu kita punya downstream. Okey, untuk kita bagi tahu kepada kita punya downstream yang cara terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ni macam mana. So maybe okay, since kita pun minta dengan supplier kita separuh daripada bekalan, maybe kita boleh tahu kita boleh bagi tahu kita punya downstream customer kita, boleh tak hantar kayu separuh dulu. Sebab kita kalau boleh, kita tak nak take a break kan. So nanti kalau once kita cakap kita tak boleh, dia orang cancel order kan. Sebab kita dalam masa keadaan ni pun kita perlukan aliran tunai kan, kita perlukan aliran tunai. So since kita kita perlukan aliran tunai tu untuk kita punya kos operasi, kos gaji, kos semua kos-kos memerlukan tunai kan. So kita tak boleh nak definitely cakap kat customer kita, tak boleh. Kita tak boleh cakap kat customer kita tak boleh. So we have to tolak ansur dengan customer. Okay lah, I give you some setengah daripada my stock to you, so that you can boleh buat you punya kerja, something like that. So itu yang kita nak kena jaga, kita punya hilir yang mana benda ni sangat penting untuk menguruskan dan meningkatkan aliran wang tunai kita masuk tunai. Sebab dalam sesuatu perniagaan ni, the killer kepada sesuatu bisnes adalah cash flow. Without a good cash flow, memang agak payah untuk company nak survive.
Okay, so itu yang kedua. Yang first, melindungi kita punya hilir, kita punya supplier. Yang kedua, melindungi ataupun berurusan dengan kita punya downstream, which is kita punya customer, kita punya dropship, itu semua kita punya downstream lah. And then yang ketiga adalah melindungi organisasi kita sendiri. So melindungi organisasi kita sendiri. Okay, so bila kita dah jaga, protect kita punya upstream, kita dah protect kita punya downstream, the most important thing is to protect our organisasi lah. So sekarang apabila kita dah tahu tentang bagaimana dengan penawaran daripada permintaan kan, kita dah tahu dah macam mana kita punya supplier, macam mana kita punya customer. So apa yang kita kena buat is kita kena plan. Kita plan kita punya organisasi kita ni supaya tidak terlalu terkesan dengan keadaan semasa COVID-19 ni. So bila kita rasa benda ni akan bertambah perlahan, kita boleh start, which is memang kita dah start pun, staff bekerja di rumah kan, staff bekerja di rumah. And then most of the business sekarang ni pun, I think the company pun, government sector, even the private sector, kebanyakannya semua dah start kerja di rumah. Kita dah boleh setakat nak email kita punya customer, nak buat order, nak ni semua boleh buat di rumah buat sementara waktu ni. So ini juga dapat mengurangkan risiko kita punya staff daripada terkena virus ni, atau bawa my office and then buat staff lain sakit. So benda ni pun kita kena jaga, kita kena protect. Selain daripada kita punya ordering, kita punya demand, kita punya supply chain, kita punya health organisasi kita pun kita kena jaga juga. So tapi kita kena pastikan yang kita janganlah orang kerja rumah kita tak bayar gaji so we need to pay the salary. And government ada buat banyak bantuan untuk kita. So sebab kalau kebanyakan staff maybe kita ada buffer, kalau kita tak bayar gaji macam mana dia orang nak hidup kan. So then kita sebagai pemilik perniagaan ni kalau boleh kena make sure that they have to get salary lah. Okay, and then kita juga kena tengok, and kena sentiasa tengok keadaan ni, dan maybe kita anggap ni satu eksperimen kan, mana kita tahu which is at some time kalau katakan benda ni berfungsi baik, why not, maybe boleh start kerja kat rumah, then kita boleh cut cost banyak benda kat office, electric office save. So kita tak tahu. So antara yang kita boleh buat ni maybe ni eksperimen lah kan. So dengan teknologi moden yang ada sekarang, dengan video conference, dengan internetnya, so actually tak ada masalah sebenarnya untuk bekerja di rumah. So ini antara kebaikan-kebaikan yang kita boleh tengok lah nanti kan. Alright, so kita tak tahu sama ada kemelesetan akan berlaku atau tidak sebenarnya. So secara langsung ataupun secara tak langsung, so cara yang paling yang paling kita perlu tekan flexibility dalam business. Itu the most important. So kita kena very very flexible. Okay, so tiga lah. So satu, protect kita punya upstream, downstream, and then kita punya organisasi. So secara ringkasnya, flexibility insya-Allah dapat membantu kita punya bisnes kita punya kebergantungan kita kepada persekitaran. Yang penting flexibility. Okay, so
dah habis 3 tu. So kalau ada apa-apa soalan boleh type kat sini. Saya banyak saya tengok dulu. Lagi actually yang pasca coronavirus ni macam mana TG dan untuk bantu perniagaan kita untuk kita berdaya maju. Okey. Okey, ada soalan apa tajuk hari ini? So sebelum saya masuk kepada the next phase, next topic, ada soalan apa tajuk hari ini. So tajuk hari ini adalah how to protect our business during and post coronavirus and also during MCO and post MCO. Okay, so saya teruskan kepada kita punya second topic, which is sorry sekejap ya. Okay, pasca coronavirus, strategi dan untuk membantu bisnes kita dan memulihkan bisnes kita daripada kesan coronavirus ni ya. Okay, so coronavirus ni actually akan kita diramalkan akan mendatangkan satu katastrofik atau malapetaka kepada ekonomi global. Airline affected, sport, semua acara-acara besar gitu dibatalkan, sekatan perjalanan, everything. So pada masa ni memang sangat sukar untuk kita tetap tenang. Okay, sangat sukar untuk kita tetap tenang dan optimis. So sebagai usahawan dan sebagai pemimpin sesuatu kan, kita sebenarnya kena tenang. And then kita tahu tetap tenang ni actually is our job description sebagai owner of the business. Sebagai owner of the business, to be sentiasa tenang, actually that is our job description. Okay, so kita sebenarnya kita kena start dengan ambil langkah yang proaktif, okay, untuk meletakkan bisnes kita dalam keadaan yang selamat supaya dia terus kuat dan supaya dia pulih lebih cepat after the crisis. After the crisis dah settle, dah ada, then kita kena shoot balik, no other way. So dia pun sekarang ni dah start tunjuk dia punya tanda-tanda pemulihan ekonomi dia. So ada a few cara bagaimana kita nak hadapi benda ni. So antara dia adalah kita kena fikir bagaimana coronavirus atau COVID-19 ni affected our customer. Sebenarnya bergantung pada industri mana kita berada, okay, kat mana industri kita berada, kita punya customer ni maybe ada dia punya pain, titik kesakitan dia tu kan. So macam mana